Okay, selamat sejahtera. Saya Kalyani anak perempuan Murgia akan memperkatakan tentang teknik PIP3. Apakah itu teknik PIP3? Teknik PIP3 ialah satu teknik yang menggunakan konsep P pertama yang membawa maksud pendahuluan. I bermaksud isi, P bermaksud penutup. Okay, maka karangan perlu ada perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Okay, apakah maksud 3? Okay, 3 bermaksud setiap perenggan terdiri daripada 3 ayat. Pendahuluan 3 ayat iaitu ayat tema, ayat isu, ayat kehendak soalan. Perenggan isi ada ayat isi, ayat contoh, ayat penegas. Perenggan penutup ada ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan. Baiklah, kenapa 3? Okay, kenapa kami pilih nama konsep PIP3? Sebab tujuan utama ialah murid tingkatan 5, murid tingkatan 5 yang berada pada tahap band 2, mereka tidak dapat menghasilkan satu karangan secara teratur. Bagi mereka penulisan karangan ialah satu perkara yang susah. Jadi bagi memastikan mereka mendapat sijil dalam peperiksaan SPM, maka kami selaku JUK program Bijar BM telah membawa satu konsep yang diberikan tajuk PIP3 dan ilmu ini telah disebarluaskan ke 240 sekolah di seluruh negara mengikut zon. Baiklah, mari kita lihat bagaimanakah konsep ini digunakan. Inilah soalan SPM karangan bahagian B. Kita lihat pada bahagian soalan ini, ayat pertama pada kebiasaannya akan membawa maksud ayat tema. Jadi murid boleh ambil ayat pertama itu. Murid yang ada masalah penulisan ya cikgu, fokus kami murid bermasalah untuk menulis. Ayat pertama itu ialah ayat tema, diikuti dengan ayat isu. Ayat isu ialah katakan ada perkataan berminat, kita letak perkataan tidak berminat. Katakan perkataan suka membaca, tidak suka membaca. Kita negatifkan ayat supaya adalah susunan ayat yang menarik dalam karangan mereka. Kemudian baru kita kaitkan dengan kehendak soalan. Bila ada masalah, baru ada kehendak soalan. Kehendak soalan ialah apakah usaha-usaha untuk memupuk minat. Jadi apabila mereka susun ketiga-tiga ayat ini, maka terbentuklah perenggan pertama. Baik. Pada bahagian isi pula. Pada bahagian isi, ayat isi itu, murid akan ambil daripada kehendak soalan. Kehendak soalan. Kehendak soalan ya, ambil daripada kehendak soalan. Kemudian masukkan ayat contoh, satu contoh atau dua contoh bergantung pada kemampuan murid. Kemudian ayat penegas. Jadi kita akan bantu murid secara ansur maju untuk menulis. Cara yang sama digunakan untuk isi kedua dan isi ketiga. Jadi sekurang-kurangnya murid ini tidaklah tidur ataupun tidak menghantar kertas kosong ketika peperiksaan. Dan teknik ini telah pun dicuba oleh saya sendiri bersama rakan-rakan dan juga rakan-rakan guru di seluruh negara yang mengikuti program Bijar BM ini. Dan ternyata mereka memberikan pandangan positif bahawa teknik ini sangat membantu. Kita lihat perenggan penutup pula. Perenggan penutup kita ada 3 ayat juga, iaitu ayat kesimpulan. Kita ambil daripada ayat apa cikgu? Ayat tema. Kemudian kita ambil ayat cadangan daripada ayat isu. Isu ialah tidak minat. Jadi sekarang ni macam mana kita nak membentuk minat? Jadi murid perlulah bijak menguruskan masa. Kemudian ayat harapan. Apakah harapan apabila murid minat dalam aktiviti kokurikulum? Jadi ayat positif. Jadi apabila murid digerakkan secara ansur maju mengikut teknik ini, dalam sedar tak sedar mereka terkejut. Cikgu, saya boleh tulis dengan panjang cikgu? Ya, saya kata anda memang boleh tulis panjang. Maksudnya bagi mereka ini dah panjang ya cikgu. Ini untuk murid yang ada masalah. Jadi kita lihat dapatlah satu perenggan, ada kepala, ada badannya iaitu isinya dan penutup. Jadi inilah contoh contoh hasil murid yang betul-betul tidak menulis kepada boleh menulis. Ini ialah hasil daripada rakan guru seluruh negara yang telah kongsikan bahan mereka dan juga ini ialah data murid saya sendiri. Daripada tak boleh kepada boleh menulis. Daripada gagal dan sekarang dah lulus dah. Itulah fokus kita untuk membantu murid untuk lulus SPM bagi mendapatkan sijil. Jadi sekurang-kurangnya mereka belajar selama 13 tahun ya cikgu. 13 tahun mereka ada sijil. 11 tahun. Sekurang-kurangnya mereka ada sijil di tangan. Baik, itu saja perkongsian daripada saya tentang apakah itu teknik PIP3 yang membantu murid menulis secara teratur dan mudah. Sekian, terima kasih daripada saya.